Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Mesti best kan kalau kita boleh mengembara masa? Dan rasanya inilah benda yang paling ramai orang khayalkan dalam toilet. Diorang nak kembali pada masa dulu untuk larang diri diorang tengok sinetron bawang putih bawang merah sampai 108 episod. Lah menyesal tak sudah. Dan kita boleh jadi budak 6 tahun yang paling pandai dalam negara. Kita boleh beli Bitcoin waktu tahun 2008. Tapi semua tu hanyalah khayalan. Dia tak akan boleh dicapai sebab mesin masa tak akan boleh dicipta. Tapi ya ke? Macam mana kalau kita boleh cipta mesin masa? Kita boleh merentasi laluan masa dan kita tak lagi terperangkap di dalamnya. Di mana kita boleh pergi ke masa depan dan masa belakang. Ini adalah science fiction yang kita biasa tengok dalam movie je. Tapi dalam video ni saya akan terangkan 5 cara untuk kita mengembara masa. Jom buka Linda Ajar. Video ini ditaja oleh Susu Rizky Mamadil, susu berperisa aiskrim yang penuh dengan bahan berkhasiat. Dapatkan di pasaran sekarang. Satu cara untuk kita mengembara masa adalah dengan kita tak payah buat apa-apa pun. Sebab kita sentiasa mengembara ke masa hadapan kan. Kita mengembara ke masa depan dengan kadar 1 saat setiap 1 saat. Kan kira mengembara masa lah tu, time travel. Itu bukan mengembara masa yang kita nak. Kita nak supaya kita boleh herotkan aliran masa. Kita boleh bebas daripada pergerakan anak panah masa. Dan kita nak ubah supaya kadar masa bagi kita bukan lagi 1 saat setiap 1 saat. Jadi cara pertama yang sebenarnya untuk kita time travel adalah Cara time travel kedua, bergerak dengan sangat laju. dengan cara ni korang confirm boleh kembara ke masa depan. Hampir confirm. Senang je, iaitu korang cuma perlu bergerak dengan sangat-sangat laju. Lagi laju lagi bagus. Dan kalau korang boleh menghampiri kelajuan cahaya, itu memang sangat terbaik. Kalau korang naik roket yang bergerak dengan sangat laju selama bertahun-tahun, korang mengembara angkasa lepas, korang singgah stesen Tapops. Waktu korang balik ke planet bumi, rambut korang mungkin masih hitam sebab korang masih muda. Tapi rambut semua member-member korang yang lain, member-member sekelas, mereka dah menjadi putih dan beruban. Diorang dah jadi tua. Maksudnya korang mengembara ke masa hadapan. Fenomena ini dipanggil sebagai dilasi masa dan ia dikemukakan oleh seorang yang nama dia Einstein. Tak tahu, macam pernah dengar lah nama ni, macam famous ke pakcik ni. Cerita dia bahawa pakcik Einstein ni dia temui bahawa kelajuan cahaya bergerak sama laju bagi setiap orang. Dan ini aneh. Sebab kalau Mat dia tengah duduk termenung dekat tepi padang dan abu yang tengah naik jet yang bergerak dengan sangat laju, mestilah kita akan anggap bahawa cahaya ni dia akan bergerak lagi perlahan pada abu berbanding dengan Mat. Macam kereta lah, kalau kita tak bergerak kita akan dapati kereta bergerak dengan sangat laju. Tapi kalau kita berada dalam kereta, kita akan mendapati bahawa kereta bergerak perlahan sebab kita dalam kereta tu sendiri tengah bergerak. Tapi tak bagi cahaya. Bila dia buat eksperimen, memang dia dapati bahawa tak kiralah hang tengah naik roket ke, tengah naik siput ke, kelajuan cahaya tetap akan sama bagi setiap orang. Jadi untuk jelaskan fenomena ini, Einstein bagi tahu bahawa bagi sesuatu objek yang bergerak dengan sangat laju, dia mengalami masa yang lebih perlahan. Kalau korang duduk dalam jet, jam korang akan bergerak lagi perlahan daripada jam orang yang tengah tidur di atas katil bilik dia. Makanya kalau korang tengah bergerak dengan sangat laju, korang boleh buat masa bergerak 100 tahun untuk semua orang. Tapi untuk korang, masa cuma bergerak 1 tahun saja. Dan inilah kembara ke masa hadapan. Menurut fizik, teori ni memang diterima pun dan dia tak kontroversi. Jadi maksudnya ia sesuatu yang memang korang boleh buat. Cara time travel ketiga, duduk hampir dengan jisim yang sangat besar. Satu lagi cara untuk korang time travel adalah dengan cara korang duduk berhampiran dengan jisim yang sangat besar.
lagi hormat. Menurut teori relativity arm oleh Einstein, nama ni lagi lah macam pernah dengar lah pakcik ni. Siapa yang famous ke Mamat ni? Oh, tadi yang kita cerita pasal naik roket bergerak laju tu, itu dipanggil sebagai relativity khas. Dan ini kita nak cerita pasal relativity arm. Dia satu teori yang lagi besar dan lagi kompleks. Tapi ringkasnya dalam teori ni, ruang dan masa dia akan membengkok bila ada jisim. Ruang, masa, bengkok? Itulah mana yang ringkas dia? Korang boleh bayangkan ruang dan masa ni macam satu fabrik kain yang tegang. Bila korang letak benda berat, dia pun jadi lengkuk. Lagi berat objek tu, lagi banyak dia melengkuk. Disebabkan lengkuk-lengkuk tu, objek-objek yang lain pun bergerak mengikut lengkukan itu dan mereka bergerak merapati satu sama lain. Inilah lebih kurangnya bayangan graviti menurut Einstein. Tapi dia oversimplify lah. Satu perkara yang menarik adalah masa dia berfungsi dengan berbeza di dalam lengkukan ruang dan masa ini. Masa jadi lagi perlahan bila dia berhampiran dengan jisim yang besar. Ini dipanggil dilasi masa graviti. Di mana jam, kalau kita letak jam tu dekat dengan objek yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat tinggi, jisim dia contohnya macam lubang hitam ke, jam tu dia akan bergerak lagi perlahan berbanding dengan jam yang kita ada dekat bilik kita kat bumi tu. Jadi ini satu lagi cara untuk kita mengembara ke masa depan. Korang duduk je hampir dengan lubang hitam. Jangan duduk kat tengah-tengah pula, nanti korang kena sedut masuk dalam dunia isekai nanti. Bila korang hampir dengan lubang hitam, masa di bumi bergerak dengan cepat, tetapi masa bagi korang bergerak dengan perlahan. Dan itulah tempat yang paling baik untuk korang tunggu One Punch Man Season 3. Dia dah keluar ni. Kembali masa ke tempat wormhole, lubang cacing. Semua teknik time travel tadi menarik, tapi masalahnya semua tu dia mengembara ke masa depan. Kalau kita nak time travel, mestilah kita nak kembali ke masa belakang juga kan? Masalahnya nak kembali ke masa belakang, ia adalah sangat-sangat susah dan ramai yang cakap dia mustahil. Tapi ada satu idea yang sangat menarik cara untuk kembali ke masa belakang, iaitu dengan korang gunakan wormhole ataupun lubang cacing. Apa benda pula wormhole tu? Senang cerita, ia adalah jalan pintas untuk satu jarak yang sangat-sangat jauh. Korang bayangkan ruang dalam alam semesta adalah kertas ni. Kat sini point A, kat sini pula point B. Jarak antara point A dengan point B ni katakan satu galaksi punya jarak. Memang jauh gila. Mustahil korang boleh sampai dalam jangka masa satu hayat manusia. Kecuali kalau ruang ni, kita bengkok kan. Jadi sekarang point A dengan point B, kalau kita sambungkan dengan satu terowong, jarak dia boleh dipendekkan dan korang tak payah kembara satu galaksi nak sampai. Terowong ni kita panggil sebagai wormhole, dan sekali lagi, contoh yang kita bagi tadi adalah sangat-sangat oversimplified. Realiti sebenar kita pastilah bukan macam kertas, tapi itulah tu cara untuk kita boleh faham. Jadi dengan wormhole ni, macam mana kita nak kembali ke masa belakang? Senang je, dengan cara korang ambil satu hujung mulut wormhole ni, bawa naik roket. Satu lagi korang letaklah dekat bumi, kat bilik korang. Katakan roket mula berlepas pada tahun 2000. Roket ni dia bergerak dengan sangat laju. Jadi macam yang kita bincangkan tadi, benda yang bergerak laju dia akan mengalami masa yang perlahan. Jadi kalau di bumi dah tahun 2010, pada roket dia baru tahun 2005. Lepas tu korangnya dekat bumi yang tahun 2010 tu masuklah dekat wormhole. Korang akan keluar di roket yang pada waktu tu masih pada tahun 2005. Dah time travel balik ke masa belakang. Yeay. Jadi macam itulah caranya untuk korang time travel ke masa belakang. Korang boleh buat kat rumah weh. Caranya senang je. Korang kena cari dululah wormhole tu. Bolehlah start cari ikut tok korang ada simpan kat atas rumah ke apa kan. Tapi walaupun macam tu, dengan cara ini, walaupun korang boleh kembali ke masa belakang, korang tak boleh kembali ke masa yang lebih awal daripada saat roket tu berlepas. Jadi tetap tak boleh nak jumpa dengan Piramli, tetap tak boleh nak jumpa dengan Tunku Abdul Rahman. Jadi masih mustahil ke? Tapi tak apa, ada cara yang terakhir, dan ini merupakan mungkin potensi terakhir untuk kita kembali ke masa belakang. Time travel kelima jadi lebih kecil daripada saiz black.
Kita hidup dalam dunia yang terdiri daripada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa. Dan kehidupan kita ni dia terikat dengan hukum fizik. Kalau korang bergerak, ada hukum pergerakan. Bawa kereta dengan kelajuan 100 km sejam, dalam masa sejam kereta tu bergerak 100 km lah. Bila korang kenakan daya pada objek, dia memencut dan dia bergerak. Ini adalah hukum-hukum fizik yang kita belajar dekat sekolah. Tapi sebenarnya hukum-hukum fizik klasik yang kita dok belajar dekat sekolah ni, dia tak terpakai pada saiz yang sangat kecil. Iaitu pada saiz yang dipanggil sebagai saiz Planck. Pada saiz ini, hukum fizik yang kita biasa tahu runtuh dan tak lagi terpakai. Kecil macam mana saiz Planck ni? Kalau kita bandingkan saiz Planck dengan saiz benda yang kita tahu paling kecil dalam dunia, contohnya atom, saiz Planck adalah sebatang pokok dan atom ni pula besarnya adalah sebesar alam semesta. Jauh je beza kan? Pada saiz yang sangat-sangat kecil iaitu saiz Planck ini, konsep ruang dan masa didominasi oleh satu teori baru iaitu dipanggil sebagai quantum gravity. Tapi masalahnya tak ada siapa yang boleh terangkan tentang teori quantum gravity sampai sekarang. Ia adalah antara misteri terbesar dalam fizik. Ruang dan masa bercerai-berai pada saiz Planck. Jadi boleh jadilah. Boleh jadi kat situ wujud mesin-mesin masa mikroskopik yang melanggar hukum ruang dan masa. Tapi boleh jadi kita tak tahu. Korang pergilah kecilkan diri korang, pergi mengembara kat tempat tu. Macam mana nak jadi kecil tara macam tu? Mana aku tahu. Itu bukan tajuk video aku. Korang startlah dengan mulakan diet yang azam baru korang hari tu. Baru bulan 3 pun dah tinggal. Jadi itulah dia beberapa cara untuk kita time travel lah. Senang kan? Jadi cuba korang buat dulu, nanti korang bagi tahu hasil dia dekat bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.